Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. Jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya, ya. Memang gangguan siaran ni dah makin kerap. So saya tunggu komen anda. Jika jelas, minta bantuan, maklumkan kepada saya. Dan share ramai-ramai, ya. Saya minta share ramai-ramai sebab sekatan makin rancak, ya, shadow ban dan sebagainya. Dan sertai juga Telegram saya, iaitu Telegram Regi Jesse Rita Udin. So saya nak komen berkenaan dengan ringgit Malaysia, ya. So ringgit Malaysia pada satu ketika apabila kerajaan dikritik oleh pihak-pihak tertentu berhubung dengan nilai ringgit yang teruk, malah ringgit sebenarnya adalah mata wang yang antara terlemah dalam rantau ini. So walaupun semua negara rantau ini terkesan dengan kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat dan faktor-faktor global yang lain, tetapi kita terkesan paling buruk. Malah ringgit kita mencapai perosotan berbanding dengan mata wang lain di rantau ini. Dan semestinya ada faktor dalaman. Dan ringgit ini, kekuatan ringgit dan malah ekonomi kita bersandar dengan cara yang besar kepada ekspor, antara lainnya dagangan kita dengan negara luar. Dan ekspor kita ni merosot bulan demi bulan dalam nilai atau skala beratus juta sebulan. Dan kita didendangkan dengan perkabaran oleh Perdana Menteri ada pelaburan yang diluluskan terbesar dalam sejarah dan sebagainya. Tetapi ini tidak diteliti mana satu pelaburan yang telah diusahakan oleh pentadbiran terdahulu, dan daripada pelaburan itu berapa banyak sebenarnya yang bukan sekadar diluluskan oleh kerajaan Malaysia, tetapi bertukar daripada komitmen negara lain kepada kemasukan dana dan bermulanya projek dan sebagainya. So tidak ada maklumat itu secara jelas diberi kepada kita, ya. So dan kita ada pengaliran equity, pengaliran nilai pelaburan ke luar negara dalam skala berbilion-bilion ringgit untuk lebih setahun. So basically, tanda-tanda yang ada untuk rujukan, data-data yang ada untuk rujukan, laporan-laporan oleh pakar dan juga penganalisa ekonomi baik dari dalam negara maupun luar negara memberi satu gambaran yang memang membayangkan bahawa mustahil ringgit kita boleh pulih dalam masa terdekat. Tetapi pada satu ketika apabila kerajaan dikritik, kerajaan tiba-tiba mengeluarkan satu kenyataan bahawa ringgit kita dijangka pulih mencapai 4.5 suku ke entah berapa 3 ke 4 tahun ni, ya. Dan tiba-tiba ringgit mengukuh sedikit. Dan ada penjelasan-penjelasan yang tidak konsisten, malah penjelasan yang mencadangkan kerajaan tidak mempunyai asas kukuh dalam pengetahuan berhubung dengan apa yang harus dilakukan. Contohnya, kita ada simpanan dolar Amerika yang boleh digunakan untuk mengukuhkan ringgit, cadangan-cadangan sedemikian yang cetek, bukannya satu penyelesaian jangka panjang yang diberikan oleh kerajaan, tetapi tidak ada satu blueprint yang telah diketengahkan kepada kita bagaimana kerajaan hendak menyelesaikan masalah ekonomi dan ringgit. So saya khawatir tiba-tiba bila ringgit mengukuh sedikit, ada penggunaan simpanan dolar Amerika ataupun cara-cara lain yang telah digunakan dalam keadaan terdesak oleh kerajaan. Jika itulah yang telah dilakukan, ringgit dengan cepatnya telah jatuh kembali, maka ia menunjukkan bahawa keadaan terlalu genting sehingga langkah yang diambil itu tidak mampu
mempertahankan ringgit untuk jangka yang panjang. Dan jika simpanan kita telah digunakan, maka simpanan itu telah dihanguskan. So this is very bad. Kita perlu tahu, kita perlu maklumat. Sebenarnya pelabur ada maklumat, dia ada semua maklumat, dia tidak boleh ditipu oleh kerajaan. Tetapi kita sebagai rakyat, kita nak tahu bagaimana ringgit boleh mengukuh untuk seketika apabila kerajaan dikritik, tiba-tiba dia menjadi buruk. Okey, so keadaan amat genting, ya. Dan tambah pula dalam kegentingan ini, kelas pertengahan yang merupakan golongan yang mempunyai kuasa membeli terbesar di negara ini, yang mampu menjana ekonomi negara dengan berbelanja, dibebankan dengan pelbagai hasil bebanan cukai, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan juga peningkatan SST dan macam-macam lagi, bil air, bil elektrik dan sebagainya. Semuanya berlaku serentak, ya, penarikan subsidi dan sebagainya. Ini akan menakutkan kelas pertengahan yang akan kurang berbelanja, dan ini akan memudaratkan lagi ekonomi. So, saya tidak suka pengkritik yang sekadar mengkritik melulu. Saya lihat ada 2-3 tokoh memang itu kerja je, tetapi apakah penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya, Anwar perlu berterus terang dengan rakyat keadaan sebenar negara kita dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan. At least tubuhkan satu jawatan kuasa untuk menangani masalah ekonomi negara, melibatkan pakar-pakar, melibatkan wakil-wakil pembangkang. Ya, tidak kira sekarang ni politik boleh ditepikan, semua yang ingin memberi sumbangan boleh memberi sumbangan. Saya rela memberi pendapat secara percuma, ya. Kita perlu cari jalan untuk sekurang-kurangnya menstabilkan ringgit, kerana rakyat akan terbeban dan sedang terbeban. Masalah pembebanan ini akan bertambah buruk, dan semakin buruk bebanan ini, semakin kurang berbelanja kelas pertengahan, semakin mudarat ekonomi kita, dan benda ni saya rasa akan mencapai tahap yang teramat genting sebelum hujung tahun. Ya, saya kurang percaya dengan unjuran kerajaan bahawa ringgit boleh mengukuh sehingga 4.5. Tanda-tanda yang ada, petanda-petanda yang ada tidak menunjukkan perkara itu boleh berlaku, dan kita tidak ada sebarang penjelasan dari Bank Negara maupun mana-mana pihak bagaimana mereka mencadangkan untuk mengukuhkan ringgit ini. Sekiranya telah berlaku satu langkah untuk mengukuhkan ringgit baru-baru ni, sekiranya telah digunakan simpanan Bank Negara dari luar negara, itu saya kira dah hangus, sebab ringgit dengan cepatnya telah mencapai tahap yang buruk sekali lagi. So, kerajaan harus lakukan sesuatu, tubuhkan satu jawatan kuasa, ya, dengan pakar-pakar untuk cari jalan penyelesaian. Ya, dan salah satu perkara yang harus dipertimbangkan ialah to peg the ringgit seperti yang dilakukan oleh Tun Mahathir, ya. Dan saya sarankan pihak-pihak yang agak berpengetahuan, yang sedang mengkritik kerajaan, mempersoal adakah kerajaan membuat ini, membuat itu, ya, menggunakan KWSP dan sebagainya. Jika anda ada pengetahuan yang mendalam berhubung dengan ekonomi maupun ringgit, maka beri juga cadangan kepada kerajaan. Give some ideas, ya. Sebab kita perlu cadangan sekarang. Yang mudarat adalah rakyat. So kita perlu cadangan daripada mereka yang berpengetahuan, ya, bukan hanya kita sekadar kritik. Kerana kritikan itu hanyalah untuk tujuan politik, tetapi ianya tidak akan membantu rakyat yang kini sedang terkesan teruk, ya. So cari penyelesaian dulu, politik boleh diketepikan. Itu saranan saya, ya. So sebagai penutup, ringgit kita amat teruk. Kita perlu berdepan dengan realiti, dan saya akan sokong jika kerajaan ingin mengusulkan pengisytiharan darurat untuk membolehkan kerajaan mengambil langkah-langkah luar biasa
untuk menangani krisis ini. Saya akan sokong. Okey. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.